إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Muslim-muslimat, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, kita melihat pada ayat 22 menerusi surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kamu bumi ini terbentang, hamparan, dan menjadikan langit bagi kamu satu binaan, dan menurunkan daripada langit itu air, lalu dikeluarkan daripadanya buah-buahan sebagai rezeki buat kamu. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu dalam keadaan kamu mengetahui. Ayat ini membawakan kepada kita satu dimensi daripada nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau dalam ayat yang lalu menggambarkan tentang nikmat penciptaan kita dan juga datuk nenek moyang kita, maka dalam ayat yang ke-22 ini menceritakan tentang tempat yang kita berada padanya, iaitu dunia. Kalau manusia ni melihat dengan mata hati, maka tentulah mereka akan memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menjadikan yang pertama sekali bumi ini terhampar, walaupun hakikatnya telah terbukti bahawa bumi adalah bulat dan dia bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari sebagai contoh. Tapi walaupun dia bergerak, ia tidak memudaratkan manusia yang sedang ditampung di atasnya. Kalau tak, masakan kita boleh membina rumah, kita boleh membina jalan raya, kita boleh membina kehidupan, kerana tempat yang kita diami ini bergoyang sebenarnya. Tetapi Allah SWT Maha berkuasa, dia adakan graviti, dia adakan segala perkara yang memudahkan kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Itu sebab dari sudut pendidikannya digalakkan kita untuk membawa anak-anak kita berinteraksi dengan segala bentuk nikmat yang ada keliling. Disuruh kita untuk pergi ke sungai, disuruh kita untuk pergi ke laut, disuruh kita untuk pergi ke hutan. Bahkan orang-orang kafir sangat menghargai apa yang mereka miliki. Sebagai contohnya, kalau tuan-tuan berada di negara Eropah, datang musim hujan, musim sejuk, maka anak-anak yang pergi ke sekolah akan dibiarkan bergelumang dengan tanah liat kat sekolah tu. Balik bajunya kotor, dicemari dengan warna coklat tanah dan sebagainya. Kerana masyarakat barat beranggapan itulah satu cara untuk anak-anak ni berinteraksi dengan alam sekeliling. Walaupun tak tercuit pun atau terkeluar daripada mulut mereka ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menunjukkan sifat menghargai apa yang Allah berikan. Balik nanti kotor bajunya, ibu ayah akan berusaha payah untuk menghilangkan pada jaket, pada baju. Tetapi bagi masyarakat barat itu satu ikhtiar supaya anak-anak ni menghargai alam sekeliling. Mereka merupakan orang yang sangat menjaga pencemaran. Kalau parking kereta, nanti enjin tak ditutup, orang lain akan ketuk tingkap, suruh tutup enjin kereta, walaupun kita berhenti sekadar 5 minit saja. Pemandu lori sebagai contohnya berhenti di R&R mereka turun, tutup lori, pusing ke lori 5-6 kali untuk segarkan tubuh balik semula, naik, meneruskan perjalanan. Jadi menunjukkan masyarakat barat ni mereka menghargai. Dan kalau buang sampah itu dah lama dia ajar, ini adalah organik, ini adalah recyclable, ini pula adalah benda yang tak boleh dimusnahkan sebagai contohnya. Kerana mereka menghargai, dalam arti kata nak supaya generasi akan datang dapat menikmati apa yang mereka rasai pada hari ini. Tapi kita orang Islam
amat jauh. Dalam bab-bab begini tak ambil berat sangat. Jadi Allah SWT mengajar kita sebagai satu nikmat yang dikurniakan itu. Allah menerangkan tentang bumi yang terhampar luas, mana-mana tempat pun kita boleh pergi. Ya, dahulu barat sangat risau, kalau sampai tempoh 100 tahun akan datang, maka masyarakat dunia, populasi dunia akan meningkat dan tak ada tempat lagi nak tinggal. Tapi ternyata separuh jalan, halfway, teori ini didapati silap. Kalau mereka melarang manusia daripada melahirkan anak, maka ancaman akan datang, iaitulah negara kekurangan penduduk, terpaksa import orang lain dari tempat lain yang culture-nya berbeza dan akan menyebabkan banyak masalah setempat. Macam negara-negara maju, Singapura sebagai contohnya, kekurangan bangsa Cina, importlah dari negara Cina orang-orang Cina untuk memenuhi kota itu. Kalau tak, masa akan datang akan menyaksikan bilangan Cina kurang. Tapi ternyata tak selesai masalah, datang masalah baru pula. Walaupun bangsanya sama, tapi culture-nya berbeza. Jadi bumi yang Allah jadikan ini begitu luas. Negara maju seperti Amerika itu, mereka menjajah negara miskin, campur tangan dalam negara yang miskin, mundur. Dan akhirnya negara mundur yang mereka campur tangan itu, rakyatnya migrate ke Amerika. Itu menyangkakan penduduk Amerika ni berapa ratus juta ni akan kehilangan tempat tinggal kerana datangnya orang baru yang lebih bersifat berdaya maju. Kerana mereka ni imigran, jadi tak ada keturunan, tak ada tanah, tak ada apa, terpaksa bekerja keras. Tapi tak juga, mereka migrate ke Amerika dan duduklah tempat-tempat seperti Texas yang selama ni kosong. Sekarang Texas maju dengan orang Ethiopia, dengan orang Iraq, dengan orang Afghanistan, dan dia berkembang menjadi satu tempat moden, tempat baru. Mereka tidak bergantung kepada New York dan sebagainya, berkembang. Ya, jadi ini yang peliknya Allah jadikan muka bumi, di mana saja manusia boleh pergi, firasha. Kalau mereka dapat manfaatkan perkara itu, mereka tak akan rugi. Cuma kita ni negara-negara yang mundur, yang tak maju, maka kita takut kedatangan orang lain ke negara kita. Apa perlu kita takut kalau kita ni pandai mengatur suasana, bijak menggunakan kemampuan yang ada. Tapi kalau kita orang yang mentaliti dunia ketiga, kita rasa risau kerana yang datang daripada Indon itu contohnya, arkitek, engineer yang jauh lebih baik daripada kita, maka kita akan ketinggalan lah. Itu teori populasi dunianya, ya, teori kemanusiaannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita satu nikmat asas yang kita kadang-kadang terlupa. Itu sebab dalam Tauhid mengatakan, kalaulah dinyatakan kepada kita apa yang tuan-tuan nampak dalam ruang ini, tuan-tuan akan kata nampak ustaz, nampak meja, nampak kerusi, nampak frame, nampak segala macam tuan-tuan akan sebut. Tapi tuan-tuan lupa nak sebut lampu, kerana lampu yang menerangi kita, kita tak perasan nak sebut. Maka begitulah dalam konteks ayat ini Allah menggambarkan satu nikmat yang kita semua lupa, iaitulah nikmat bumi yang terhampar. Walaupun terhampar, walaupun dia prinsip dia bergerak, tetapi kita yang berada di atasnya qarar. Qarar maknanya kita istiqrar, kita ini tetap di atasnya, tidak bergerak. Alangkah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Was-samaa'a binaa'a, dan dalam ayat lain disebut waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dia jadi langit ini menjadi teduhan bagi kita. Dia menjadi seolah-olah atap bagi kita, walaupun bukan atap kita seperti rumah, tetapi dia menjaga kita daripada banyak perkara yang kita tak nampak. Sebenarnya dunia ni begitu luas tuan-tuan. Kita membayangkan bumi kecil, matahari sangat besar. Rupa-rupanya matahari nak dibandingkan dengan sistem matahari yang lain. Matahari itu sebesar bumi, dan ada matahari lain jika nak dikomparekan dia sebesar matahari. Maknanya kecil lagi bumi. Dan rupa-rupanya ada sistem lagi besar daripada itu, ada bintang lain lagi. Dan akhirnya matahari menjadi seperti hama, seperti zarah.
molekul yang sangat halus tak dibandingkan dengan matahari lain yang besar. Jadi kalau begitulah keadaannya, bagaimanakah bumi kita sebenarnya, dan bagaimanakah kita? Alangkah halusnya, tak terpandang langsung. Alangkah luasnya malakut, jabarut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu bentuk yang Allah SWT bawa kepada kita supaya kita sedar. Ya, Allah mula masuk kepada perkara-perkara asas. Kalau orang kafir nak menentang, kenapa kau nak menentang? Kau duduk di atas muka bumi yang Allah jadikan, dan sifatnya seperti yang Allah gambarkan kat sini, begitu teliti gambarannya. Mustahil kitab ini datang daripada manusia. Nanti kita akan lihat cabaran yang diberikan kepada golongan Arab. Bila mereka mendengar ayat-ayat yang begitu mengagumkan, mereka cuba untuk menepis dengan mengatakan bahawa Quran ini rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakah mungkin kalau kitab yang turun 1400 tahun yang lampau, dia sudah menceritakan tentang bumi, langit, menceritakan tentang kejadian manusia, menceritakan malam dan siang, fenomena yang mereka lalui tapi mereka tak sedar, dalam bentuk yang begitu teliti. Mustahil dibuat oleh seorang manusia yang tidak mempunyai tempat untuk dia rujuk, kerana orang-orang penting itu sudah wafat dalam hidupnya, dan dia pula tidaklah pergi ke tempat-tempat lain untuk belajar. Jadi kita akan lihat selepas ni cabaran yang lagi dikemukakan oleh Allah untuk manusia fikirkan agar berhasil dalam diri dibangunkan semangat tauhid itu. Jadi setakat ini wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.